Soalan pertama, boleh kodok ustaz terangkan cara betul nak niat jamak qasar. Gini, niat jamak qasar ni lagu ni. Niat paling kurangnya ketika kita semaya jamak, contohnya jamak takdim. Jamak takdim kita buat dalam zuhur dengan asar dalam waktu zuhur. Tu panggil takdim. Dahulu ke dia dalam waktu zuhur. Jamak takhir kita tak semaya zuhur lagi, kita semaya dalam waktu asar. Tu jamak lewat dia panggil, jamak takhir. Jamak takdim ni, time kita semaya zuhur, agak takbir, Allah Akbar, saja aku semaya zuhur macam biasa. Nak pendek, 2 rakaat. Saja aku semaya zuhur 2 rakaat, ataupun qasar 2 rakaat. Ketika semaya, kita niat di hati kita, lepas ni saya nak semaya asar. Itu panggil jamak takdim. Jamak takhir pula, cara niat dia sebelum habis waktu zuhur, maka kita kena niat, kata saya tak semaya lagi zuhur, saya nak semaya dalam waktu asar. Ni panggil jamak takdim dan jamak takhir. Mohon ijazah amalan untuk pindah ke hujan jika ribut terlalu kuat. As-sudah. Amalan lagu ni kena tengok dah. Dalam kitab Azkar Imam Nawawi ada sebut mengenai amalan bab pindah hujan ribut kau gapo dia. Lah adalah doa dia. Allahumma hawalaina wala alaina gapo dia. Ya Allah ya Tuhanku, pindahlah hujan ni kepada akam wal audiyah wadi-wadi gapo dia ni. Tengoklah. Orang dulu macam-macam amalan dia ribut, antaranya sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ribut tengok dah. Misalnya ribut mari tengok. Ribut mari, pala ribut. Mata kita tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita pun ambil tangan kita belah pala ribut tu. Niat. Gitu. Ataupun cara dia kira. Kalau ribut nak mari sini kita kira. 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Tak ada lalu. Kira lagu tu. Terah buatlah. Ijazah berat-berat kena mari bawa sup beluk. Apa hukum simpan gambar ulama dalam beg duit? Simpan gambar ulama, kita sebut dah masalah simpan gambar ni apa hukum dia. Maka simpan gambar ulama lebih afdal daripada kita simpan gambar sendiri. Gambar bini kita, gambar kereta Ferrari, gambar rumah, gambar pitih, gambar kera, gambar bewok, maka lebih afdal tentulah gambar ulama. Kalau kita simpan gambar ibu bapa kita rasa tak bersalah, maka simpan gambar ulama lagi-lagi tak bersalah. Orang lah ni simpan gambar ulama, tak betul ni. Buat apa demo tak asuk dengan tok guru demo. Lepas tu sebelah tu gambar bini dia tak apa pula simpan. Bini dia tengok tak ingat ke Tuhan pun. Tok guru apa tengok ingat ke Tuhan. Afdal bini demo pada. Maka ulama kata simpanlah gambar ulama supaya kita ingat Tuhan. Maka orang-orang tasawuf kata kalau Rasulullah ada gambar, saya orang pertama ambil gambar dia. Saya akan simpan dalam setiap beg duit saya. Kalau ada gambar, dah tak ada gambar, maka cari orang yang nak sopong dengan Rasulullah. Kau ikut Rasulullah, kau menyebabkan kita ingat Rasulullah. Nabi kata, tuba liman izaru'u zukirallah. Bahagia orang apabila kita tengok dia ingat Tuhan lah. Simpan gambar tak kenali. Kau teringat nak joget gambar tak kenali. Dok lah. Jangan dok simpan gambar Siti Nurhaliza. Bukan kata Siti Nurhaliza jahat ni. Tapi benda hak biar jadi menambah agama kita. Maka simpan gambar ulama jangan buat panik kan. Ni simpan gambar orang lain tak apa. Simpan gambar ulama tak boleh lalu jadi gegar, jadi gaya Syiah lah, jadi taksub pada guru. Apa jenis lagu ni? Simpan gambar Power Ranger tak apa. Nama pelik semua orang ni. Jadi gambar ni tak ada masalah, perbahasan bab hukum gambar tu lah. Tapi dari sudut gambar ulama jawab lagu tu. Assalamualaikum Ustaz. Dia kata Sayyidina Abu Bakar tak simpan gambar Nabi. Pas bila masa ada gambar zaman Nabi, ada pukul gambar, ada berapa dianya. Sayyidina Abu Bakar, katanya ulama, gimana pun nampak Rasulullah. Siapa Sayyidina Abu Bakar pernah mengadu. Dia kata, hamba nak masuk tandas pun tak boleh ya Rasulullah. Sebab apa? Sebab terlalu nampak gambarmu. Di situ tengah tergambar-gambar nampakmu ya Rasulullah. Di situ tergambar rupamu. Maka kadang-kadang nak masuk tandas, hamba jadi segar, payah dah pula. Boleh qada ustaz terang 7 titik latifah pada tubuh kita dan cara zikir pada setiap titik tersebut. Latifah ini tu cara dah. Cara ulama-ulama tariqah
Biasanya bab latifah 7 lataif ni adalah amalan-amalan bagi tariqah Naqsyabandi. Siapa dia ambil tariqah Naqsyabandi, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, dia akan bahas mengenai lataif. Yakni pusat-pusat nafsu duduk sini, hati. Ya ada ni sini. Ni atas dahi sini 7 jadi. Ada bawah ni. Macam-macam tu lataif. Maka setiap ni kita kena zikir. 5,000 sini, 5,000 sini, 10,000, 100,000 sini. Maka apabila lagu tu dia jadi peringkat nafsu kita akan hancur. Nafsu ammarah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah. Tu perbahasan panjang dia. Nak lebih detail cari syekh-syekh tariqah Naqsyabandi bahas mengenai 7 lataifah ni. Lataif ni. Boleh cerita ke peres antara Sayyidina Ali dan Talhah. Ni hamba tak ingat, tak tahulah cerita Sayyidina Ali dengan Talhah radhiyallahu anhu ni. Hamba tak ingat cerita dia nah. Apa hukum mayat dibedah siasat postmortem bagi tujuan nak claim insurans? Gini. Asalnya haram kita menyentuh mayat dengan cara menyakiti. Kita patah tangan dia, kita toreh tubuh dia, haram sebagaimana menyakiti dia ketika hidup. Haram kita buat benda kepada mayat jika ketika dia hidup dia sakit lagu tu. Misalnya kita katuk atas kepala, masa dia hidup sakit tak? Tak boleh. Haram kita katuk atas kepala. Maka kalau postmortem belah ke apa dia hukum dia haram kalau tanpa sebab. Tetapi jika berlaku jenayah, kalau dalam kitab fiqh masuk bab jenayah. Jenayah ni mesti ada bukti. Maka bila bukti kena tengok mayat ni terpaksa belah. Okey, darurat tak apa. Hukum dia tidak jadi berdosa. Tetapi biar pandai-pandai lah. Kalau tu benda disyoki tempat tu, jangan peracur siapa hacur pas daripada kepala, pas kaki, hacur lebuh mayat, tak boleh lah. Misalnya benda was-was di tangan, hocek di tangan saja. Maka postmortem ni hukum dia harus. Lebih-lebih bagi nak klik insurans, ada unsur pembunuhan, ada unsur ikutlah gapo-gapo dia ke, maka atas nama jenayah boleh hukum dia. Apa pendapat ustaz tentang akhir zaman, pemimpin dan ulama yang baik dikatakan penipu dan jahat, manakala pemimpin yang jahat dikatakan benar dan betul? Ni bukan kerja kita ni. Nabi sebut akhir zaman orang jahat jadi nampak baik, orang baik jadi nampak jahat. Maka situasi itu pasti berlaku kerana itu adalah sabda daripada Nabi, bukan ramalan dah. Nabi kecek memang betul-betul, bukan sengkok akan berlaku dah, memang berlaku. Maka sekalipun ketika Rasulullah bersabda, sahabat jadi keliru. Apa macam mana orang baik jadi nampak jahat, orang jahat jadi nampak baik, ya Rasulullah kata. Tapi lah ni kita nampak orang baik jadi nampak jahat, orang jahat nampak baik. Tengok dalam YouTube. Orang alim jadi nampak jahil sebab tak ada orang tengok YouTube dia. Orang jahil tu okey, buat kerja 7 juta orang tengok. Orang makan nasi saja 14 juta orang tengok. Orang buat benda-benda tolong 400 juta orang tengok. Orang tok guru, alim, wali, mengajar 4 orang tengok. Pas apa dia lah ni pesuruh. Maka pakai duk gila ke pesuruh lagu tu. Lah ni kalau nak buat dia TikTok ke hok paling bodoh sekali, hok tu paling banyak sekali tengok. Tapi kalau hok makrifat sekali, hok alim sekali, hok dapat mentarbiyah hati, tak ada orang tengok. 4 orang yang tengok. Maka hok alim jadi nampak jahil, hok jahil jadi nampak alim. Maka kalau orang alim kecek dia kata, tok alim ni tak erti apa satu. Tapi kalau bapak jahil kecek, nyawi fatwa Allah kena ambo. Hok ni baru betul. Tanya hukum agama, tanya artis, tanya orang jahil, orang kedai kopi, duk syarah lagu tu. Percaya hak tu pula daripada alim ulama. Jadi benda tu berlaku. Faham nak komen lagu mana benda hak Nabi kata akan berlaku. Hang nak ayat lagu mana? Cuma lah ni kita jangan jadi orang hak jahil disengkau alim. Kita orang jahil duk sengkau alim. Jangan kita jadi orang hak Nabi marah pada akhir zaman. Benda tu akan berlaku. Biarlah kita jadi orang baik sekali pun orang duk kata kita orang jahat ke apa, tak apa, hak penting kita jadi golongan tu Nak komen tak boleh, benda tu akan berlaku dah. Sebab bukan kerja hamba nak ubah kejadian alam ni, kerja Tuhan dah. Jerawat pecah semasa solat. Lepas tu keluar darah, lepas tu lak darah tu. Dan masa solat ada darah lagi. Adakah sah solat tu sah hukum dia? Kerana darah daripada diri kita tak apa, dibenarkan, dimaafkan. Apa hukum main game online dapat duit? Sodoh. Main game, lepas tu boleh pitih hadiah. Hukum dia harus boleh, bukan judi. Judi ni lagu lain. Judi ni benda yang bergantung dengan nasib. Tapi kalau benda bergantung dengan kemahiran kita,
Macam memanah kemahiran main game, kemahiran main bola sepak. Tu bukan judi lagu tu kalau kemahiran. Maka ke atas kemahiran kita, maka benar kita boleh duit. Tak apa kita tak ada duit ke apa dia. Lainlah kalau kita tagar duit ke apa. Dia ada syarat-syarat dia dalam berjudi ni. Antaranya letak duit sebagai cagaran, maka kalau kalah orang ambil duit PT kita. Haram pun dia. Kerana mengambil duit manusia dengan cara haram. Tapi kalau kita hanya tunjuk kemahiran kita main game ke apa dia pun benar. Okey. Dia nak duit, tu boleh pada dia, hadiah dia lah. Tidak jadi haram. Mana lebih molek? Belah highway secara kurung. Tapi baulah. Sedikit. Tapi lebih mana lebih molek? Ataupun belah highway lepas tapi berok rata-rata. Dua-dua tak molek berlaku. Kalau kita rasa benda tu mengganggu jiran. Kalau kita nak warak lah. Kalau kita rasa tak siwak masalah dengan makhluk Tuhan. Tak siwi Tuhan marah. Molek jangan buat masalah dengan Tuhan, dengan makhluk Tuhan. Lagu mana? Binatang bau kita duduk tempat sepik misalnya jiran kita jadi terganggu kena hak tu jenis resdung jadi penyakit gapo dia pula kita jawablah dengan Tuhan. Semua tak kena. Lepas pun berok rata-rata pun marah dia orang. Bau punya marah dia orang. Kalau boleh tak usahlah pera binatang lagu tu. Beli ke kucing hok hidup tu. Burung ko waktu bunyi. Hak tu tak payah bunyi, tak payah berok tak gapo deh. Hak tu lebih molek lagi. 10 riyal ya so. Bukan ambo ejeng dah. Apa amalan hilang kepikiran tentang dunia dan masalah kita dalam solat kadang-kadang rasa nak give up juga. Masalah fikir kepada dunia kita fikir. Ajar agak hati. Belum angkat takbir tu buat gini. Allahu akbar. Allah dari hati aku. Tak ada dah makhluk. Allah. Sebut Allah tu biar rasa kat Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca tu biar dengar baru tak ingat dunia. Ni baca pun tak dengar tak tahu alif ilih alif jatuh kena buat latih. Banyak ke berzikir. Apabila keadaan dia, banyak ingat, banyak sebut. Tu keadaan dia. Kalau orang banyak sebut dunia, berarti dia banyak ingat dunia. Kalau orang ingat Allah, tak pernah sebut pun di dunia. Tuan. Ada seorang duduk di sebelah Hasan Al-Basri. Dia kata dunia lah ni, Allah, serabut hamba tengok dunia kata. Bagai wak lari pada Allah Ta'ala berlaku. Dunia ni kan. Katanya Hasan Basri orang yang banyak ingat tu, banyak sebut. Demo ingat demo warung kau sebut lagu tu. Demo sebenarnya duk ingat dunia. Kalau orang betul ingat tu, tak sebut pun dunia, tak ingat-ingat lah. Nak kena tak ingat-ingat pun sebut dunia. Berarti orang duk betul dunia, dunia ni menipu apa. Ingat dia tu. Supaya orang nak balas dengan gawe dia lah. I hate you duk tekan gambar, duk cicir gambar. Duk ingat dia tu. Kalau ingat tak payah tengok pun. Saya benci kat awak, betul tak mesej saya benci kat awak. Ingat dah tu, duk sebut-sebut lagi. Duduk atas mesej lagi. Bah kalau orang ingat tu, tak sebut langsung pun dunia. Tak ingat pun dia. Jadi, jangan sebut dunia. Banyak sebut nama Tuhan. Jadi lagu mana cara nak lupa dunia? Ingat Tuhan. Automatik lupa dunia. Boleh kodok berdoa supaya Allah tutup apa kelakuan dosa kita di hadapan makhluk apabila kita bertobat. Hak ni ulama khilaf dah. Kalau kita bertobat ada kata ulama kata Tuhan tak tunjuk dah. Ada ulama kata Tuhan tunjuk. Tak apalah. Yang penting kita minta dengan Tuhan tak salah. Permintaan yang harus untuk kita. Kita minta dengan Tuhan supaya belum tutup segala aib kita. Ingat, manusia ni ada dua. Di dalam bertobat. Dalam menutup keaiban dia. Ada dua. Pertama, manusia minta dengan Allah supaya tutup maksiat dia dan dia nak kekal dalam maksiat. Tapi jangan kantoi. Ada juga orang. Jangan tunjuklah ya Allah. Tapi dia nak buat maksiat. Dia panggil tutup maksiat. Kedua, tutup daripada maksiat. Ulama-ulama dulu doa supaya tutup maksiat. Berarti jangan hamba buat maksiat. Ada orang ni nak kekal maksiat tapi jangan kantoi. Dia panggil nak tutup juga maksiat. Maka dua. Apa dia tujuan kita dalam nak suruh Tuhan tutup aib kita. Nak suruh aib kita nak kekal dengan aib tu. Tapi kita nak suruh tutup. Sedap lagu tu kita. Kalau kita nak aib, maksud tutup aib ni maknanya Tuhan hilangkan maksiat daripada kita. Tu setengah orang awal nak suruh Tuhan tutup tapi nak kekal dengan maksiat tu. Tu tak boleh lagu tu. So kodok masa tahiyat awal, tahiyat akhir kaki kanan tak semua macam tak serupa dengan sujud sebab ada bagi tahu tak sah. Dak tak apa. Ketika tahiyat tak apa kaki duk coking tak apa, tak ada masalah apa. Ya ketika sujud saja kaki kena tekan mana lebih afdal? Ketika akad nikah sebut nama Ritina ke tak sebut nama Ritina? Afdal sebut nama Ritina. Aku nikah ke kamu. Power Ranger, Ija.
Dengan Power Ranger merah. Nah, no. Dengan berwali wahakim ke pok dia kepada hamba dengan mas kahwin dia. Sebut belaka kalau boleh. Sebab apa? Sebab saksi mudah nak dengar. Oh, nama Tino ni. Jaten ni. Hamba jadi saksi dia. Siapa dia? Hamba dia mau dengar dalam akad ni. Hamba dengar nama Jaten ni. Nama Tino ni. Nama mas kahwin ni. Jelas kata. Kalau kita tak sebut nama mas kahwin ataupun nama nyo saja, saya nikahkan dengan anak perempuan aku. Boleh. Tetapi kalau nama tu jelas lagi. Ta'yin lagi. Tentu lagi. Zaman Nabi Muhammad dulu ada kodok orang Melayu. Aduh. Dan lain-lainnya. Hamba tak tahu sejarah orang Melayu ni lebih tua daripada sejarah Islam lagi. Islam hak Nabi Muhammad bawa. Islam ni dibawa zaman Nabi ada lagi. Sebab tu agama paling tua adalah agama Islam. Kerana dia agama fitrah. Nabi ada tak? Kau Hindu sebelum Nabi ada lagi? Mari mana Hindu? Ada kata Hindu agama paling tua. Agama Patisma apa dia? Agama semua pokok lah dia. Tipu belaka. Punya tipu setan tengah jalan tu. Agama hak fitrah sama kejadi dengan manusia adalah agama Islam. Itu panggil agama fitrah. Adanya manusia ada lalu Islam bertuhan ke Allah, bersyariat ke hak apa yang Tuhan suruh tu memang lagu tu dah. Cuma sesat tengah jalan dia kata kahwin ni. Hindu ni baru 3000 tahun baru. Nah. Cuma Nabi Muhammad bawa Islam hak dulu-dulu, hak nabi-nabi dulu bawa. Nah, lagu tu. Maka Nabi orang Melayu ni ada ke tak? Oh, sejarah orang Melayu ni lama dah. Ada dah. Nah. Bahkan dalam bahasa Arab pun ada kapur barus. Kafur. Kafur tu maknanya bahasa Melayu diambil, dibubuh dalam bahasa Melayu. Bahkan adalah pengkaji-pengkaji lah ni kata Melayu dia asal dia kata malaun. Nah. Jadi ada kata orang Melayu ni keturunan Nabi Allah Nabi Allah Ibrahim. Tak apalah. Yang penting menurut sejarah Melayu sudah wujud pada zaman Nabi. Ada kata Islam sampai kepada tempat kita bangsa Melayu lah. Ikutlah orang panggil nama tak Melayu lagi tapi bangsa duduk sini. Maka orang panggil dia tu kan nama lah. Kadang-kadang dia nama Melayu kau nama ikutlah nama gapo Sri Lanka, Sailanda kau gapo dia ikutlah nama hak betul. Orang duduk sini. Melayu ko Malaya ko orang Jawa ko orang Jawi ko apa penting orang duduk sini ni ada dah zaman Nabi Muhammad. Antara sejarah paling awal Melayu adalah zaman Saidina Osman lagi Islam dah sampai di tempat kita. Zaman Saidina Osman ni 1000 tahun lebih dah. Amalan minta perlindungan daripada Allah untuk elok daripada rumah dirampok, disamun dan sebagainya. Baca ayat kursi. Cari terah asal Jawa, boleh sejekah. Tahu terah asal Jawa. Asal Jawa ataupun orang panggil gapo dia? Bahasa standard asal Jawa. Asal Jawa dah. Celagi. Celagi ataupun asal Jawa. Cari sejekah, terah dia. Cari 4 batal. 4 batal. Ambil terah tu, okey. Pergi depan rumah. Pocok seputih. Katok toko. Dalam. Jalan kaki, jalan baca ayat kursi. Ayat kursi. Baca ayat kursi. Siapa kau hujung ni? Katok pula. Pok. Lepas tu jalan pula baca ayat kursi. Jalan. Pok katok, kaling kanan pula. Pok katok pun jalan sini. Niat ya Allah ya Tuhanku. Nak tabur air boleh. Kena pacok. Asal Jawa. Bawa sebeledi air dengan batu. Bawa batu, boleh itu buah air. Lepas tu tabur keliling dia. Niat kata siapa dia masuk dalam rumah hamba, kawasan hamba, niat jahat jadi air. Benarlah dia. Kalau batu ni, kalau dia niat jadi jahat, dia akan rasa supaya bukit. Ukah bukit lah dia. InsyaAllah. Tuhan akan tunjuk lah. Kelebihan. Kalau kita tengok solat, ada orang cuik, kita jadi imam. Perlu kodok kita niat jadi imam atau tak payah. Perlu kodok gini, tengok. Kita semaya sore kau semaya berjemaah dah dulu. Kalau kita semaya jemaah dah dulu, tak perlu tukar jadi imam. Tapi kalau kita tak semaya sore, tak pernah jadi imam orang, maka sunat kita tukar jadi imam. Betul kodok kita mimpi jumpa kerabat Nabi, hanya main tidur. Tengok, kalau mimpi benda-benda lagu tu adalah mimpi yang baik. Maka sebut Alhamdulillah. Minta Allah Ta'ala beri lagi mimpi-mimpi yang indah lagu tu. Boleh kodok jadi itu imam. Lepas baca Fatihah, baca surah. Dalam sama tapi berlainan rakaat. Misalnya rakaat pertama baca surah Kahfi ayat 1 hingga 10.
Rakaat kedua ayat 100 tu. Dengan ayat 110. Boleh ke tak boleh hukum dia harus. Macam mana nak qada solat yang tinggal, kena ikut tertib ke tak? Ya, kena ikut tertib. Wajib kena ikut tertib. Jika salah tersebut wa iyyaka nasta'in. Yasta'in, nun benar. Jadi sta'in. Sah ke tak? Batal maya dia. Nampak, nun tukar dengan mim. Tukar huruf betul-betul, tak boleh. Boleh ke tak kita gabung puasa sunat Arafah dengan puasa qada? Boleh. Puasa sunat Arafah dengan puasa qada ada pendapat kata boleh. Apakah jika kita solat qada waktu duha, adakah boleh mendapat fadilat duha? Tak boleh. Duha tak boleh masuk dalam sembahyang qada. Dia kena niat suku-suku. Jadi lepas pada kita sembahyang qada dalam waktu duha, kita baca doa sembahyang duha. Saya diuji dengan sihir. Apa perlu buat? Kuat keiman, semangat melawan, masih malas nak ibadat, banyak amalan selalu gini. Mandi air garam dengan daun dagu. Mandi buatlah seminggu, mandi sebelum maghrib. Ambil garam, buku, ambil daun dagu. Nak berat lagi, perlu hasil 5-7 butir, buah cukur boleh os botol. Kaca-kaca mandi. Buat dalam masa seminggu. Kalau kita termakan sihir, dia akan keluar dari rumah ni. Seminggu ni kita akan nampak macam minyak. Maka dia keluar dah tu. Buat lagu tu. InsyaAllah hilang segala penyakit. Apa hukum mendoakan kematian sebab takut daripada fitnah dajjal, takut mati kafir? Jangan duk suka kita mati kafir ke. Pertama, jangan duk suka Tuhan akan mati ke kita kafir, anak cucu kita suka je comel. Kita mati dalam Islam, anak cucu kita selamat kalau dajjal mari pun. Tetapi minta juga dengan Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, kalulah aku ni kata zaman dajjal aku akan terpengaruh dengan dia, mati ke hamba untuk kebaikan agama. Boleh minta dengan Tuhan dah. Sebab apa Nabi penuh hajar doa, ya Allah jadikanlah aku ni mati ke aku jika mati itu lebih baik bagiku, dan hidup ke aku, sihat ke aku jika kehidupan dan kesihatan itu baik bagiku. Jangan kata ya Allah mati aku, jangan, kita tak tahu mati itu baik ke tak. Minta Tuhan yang pilih. Wajib mandi dengan air 2 kolah. Tak wajib mandi air 2 kolah. Air Nabi mandi tu air ni, Nabi ambil semaya air segelas. Mandi junub Nabi mandi air 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas ya. Kita mandi 4 kolah tak habis lagi. Jadi tak wajib guna air 2 kolah. Cuma bab 2 kolah tu takut ngecik tu dia saja perbahasan dia. Apakah adab seorang murid dengan mursyid dia? Boleh ke tak dia pergi belajar dengan mursyid lain sekadar tabarruk? Boleh hukum dia. Seorang guru yang mursyid, dia akan membenarkan anak murid dia untuk belajar dengan guru yang lain. Kerana apa? Kerana dia merasai yang mursyid sebenar adalah Allah dan Nabi dia. Dia hanya sebagai naib sahaja. Maka kadang-kadang orang ni futuh dengan orang ni, futuh dengan orang ni. Ada seorang guru ni pegang anak murid, tak sibuk belajar dengan orang lain. Nampak sempit sangat. Jadi, kita sebagai murid, antara adab dianya dengan seorang guru, kalau kita nak pergi belajar dengan guru lain, minta izin. Sebab apa? Takut-takut guru tu ada pengalaman dengan orang tu. Dia kata, aku sebagai gurumu, nasihatmu, orang ni tak betul. Maka kalau kita percaya kepada guru kita, kita tak pergi. Kalau kita pandai-pandai pergi, tiba-tiba dia tahu, dia bagaimana perasaan dia? Lah, tak tanya dah saya. Orang ni ajar Wahabi, orang ni Syiah, orang ni Khawarij, tiba-tiba pergi ngaji dengan dia. Tak siapa ke mana lah. Boleh buat, boleh suruh dalam YouTube lah. Gitu lah. Jadi, antara adabnya, tanya guru kita. Kalau dia benar, tak ada masalah. Kalau dia tak benar, kadang-kadang ada hikmah dia. Kadang-kadang guru tu beritahu, kadang-kadang guru tu tak beritahu. Ada sebab lah. Sama ada tak guru tu tak asyik mengumpat ke, tak asyik beritahu orang ke, ataupun maklumat ni pelajar tu masih tak faham kalau dia beritahu. Maka kalau guru tu kata lagu tu, suruh ke dia. Betul lah pilihan dia. Sebab dia lebih banyak pengalaman. Kerana kita buat, kita anggap dia sebagai guru. Kalau kita tak asyik dengar pendapat dia, tak asyik buat dia sebagai guru, mudah. Lagu tu. Macam mana nak tahu tanda seorang itu padai duduk dengan kita? Sudah. Padai lagu mana? Kita tak tahu bukan baju ni maka padai lagu ni. Baru buka ukus air. Kau lagu mana padai ni?
Ginilah minta dengan Tuhan, buat semaya hajat, minta ya Allah ya Tuhanku, kalau orang ni padan dengan hamba, cocok dengan hamba, sesuai dengan hamba, berkat dengan hamba, hidup tenang, bahagia, kekal ke hamba dengan dia. Kalau benda ni serabut perut jadi kau masalah pada agama hamba, buat lagi dia pada hamba buat lagi pada. Gitu. Ni kita duk main padan bertauku lebih seci betul 3 4 eci, ngarut belaka tu, nafsu belaka. Apa kau orang jatuh ke hukum kepada manusia, contoh dia kata confirm demo Firaun neraka. Gini. Masalah nak tentu ke hukum boleh. Siapa dia tinggal semaya masuk neraka? Boleh. Umum gitu. Boleh ke kata? Oh, sedap demo kata. Dok memang syarat kata lagu tu. Hamba tak hukum kepada awak masuk neraka, tapi umum. Orang tak tutup aurat masuk neraka, ya. Orang tak taat kepada suami masuk neraka, ya. Suami tak dengar jawab masuk neraka. Ya, tu tak apa lagu tu. Oh, sedap demo kata kat hamba. Dok hukum lagu tu. Hamba tak kata demo takut demo taubat jadi wali tak tahu. Cuma hamba kecil umum. Ataupun kecuali orang yang sudah ditetap dalam Al-Quran. Firaun masuk neraka misalnya. Mati kafir misalnya. Tak apa, tu jelas tak ada masalah apa. Jadi nak tentu ke seseorang itu kita tak tahu, takut dia taubat lepas ni, tahu. Sebab dengan kata-kata kita yang nyekik lagu ni, kita jadi taubat, jadi wali dia. Masalah pula kita. Solat seolah-olah Allah melihat kita, kita melihat Allah. Itu terjelas lagu mana. Masalah kita solat seperti melihat Allah Ta'ala. Orang semaya ni seolah-olah syuhud hati dia, seperti dia menyembah Allah. Lah ni orang semaya hati dia tidak terasa dia duk sembah Allah. Allahu Akbar. Ada orang semaya lagu tu syuhud dengan Allah Ta'ala, sentiasa melihat kewujudan Allah Ta'ala. Nah, merasai kewujudan Allah. Bukan yang apa dinding supaya tu. Loh. Lepas tu, merasai. Beza dah. Supaya kita. Orang panggil apa dah? Oh, ada orang cerita dulu. Cerita jamil dulu. Nah. Ada seorang ni raja. Dia pesan kepada anak buah dia. Pergi atas ayah kepada saing dia. Raja juga. Nah. Raja juga. Maka saing dia ni pun kata amanah ni. Mu jaga ayah ni. Mu jangan buat gapo-gapo ke ayah ni. Mu kena atas kepada saing hamba raja juga. Maka pegawai tu kilik ayah tu. Kilik ayah tu pun pergi. Pergi tu gak monggo jauh perjalanan masuk hotel ke apa habis makan ni. Dia pun nak gano sudah nak makan ni. Dia duk tengok ayah raja tu, raja kepik. Ai nak makan kodok ayah ni. Gosok kali dia pun makan nasi. Makan nasi rasa ayah. Makan nasi rasa ayah. Makan nasi rasa ayah. Lagu mana? Orang tanya, "Apa dia mau makan nasi rasa ayah?" Apa? Rasa ayah. Ya rasa ayah takut hilang. Yo, ya rasa ayah. Yo makan nasi ya, yo rasa ayah takut hilang dah ayah dia. Jaga. Nasi kata rasa ayah. Payah makan ayat tu, tak makan ayat tu. Apa jadi rasa ayat? Mau makan nasi rasa ayat. Makan nasi rasa ayat, takut ayat tu lari terlepas. Tu panggil rasa ayat. Tengok dinding tapi rasa Tuhan. Tu kenapa tu maksud dia. Cerita ni mengarut bagi diri demo, tak mengarut bagi orang lain. Banyak mana orang berada di alam khayal sekarang, tapi orang banyak berada di alam realiti dah dia sekarang. Dia nampak dah kenyataan yang sebenar. Banyak mana orang tertipu. Duk nampak dunia ni. Duk nampak hak ni ya hak betul. Hak lain tu di luar daripada metafizik tu semua tu khayalan berlaku. Maka ni pemikiran orang kafir akhir sekali tak beriman dengan benda gaib. Kita orang mukmin pertama sifat dalam Quran kata allazina yu'minuna bil ghaib. Percaya dengan benda gaib. Jangan nak percaya kat benda ni. Tipu berlaku. Percaya hak di sebalik dia. Hak tu hak sebenarnya. Tuhan benda gaib, malaikat benda gaib. Wali-wali benda gaib. Ni dak percaya kok Wahabi. Payah percaya kok Zahir lagu tu. Ni popo dia ni ajar lagu tu ni. Minta amalan zikir untuk jauh maksiat dan dosa. Macam-macam lah antaranya zikir zikir yang mau terimanya Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu qaribun minni. Ulai hak tu. Ulai di mulut dan ulai di hati. Allahu ma'i, Allah duduk dengan hamba. Allah usyahidi, Tuhan duduk perhati kat hamba. Kalau tak boleh bahasa Arab, boleh bahasa Melayu. Allah bersama hamba. Allah duduk perhati kat hamba. Allah sentiasa bersama hamba. Hadir bersama hamba.
Allah melihat pada saya, Allah dekat dengan saya. Oleh hak tu, mulut dengan hati. Katanya Ma'ruf Al-Karhi, pak saudara ambo ajar lagu tu, ambo yang kecil tak boleh buat maksiat, jadi nyetok semacam buat maksiat, teringat gerah. Jadi gerah gitu. Nah, apa? Sebab duk amal, duk oyak kat hati ambo, Tuhan tengok. Tak boleh nak buat jadi ambo. Duk oyak daripada kecil ajar lagu tu, dia tanya tok guru dia kata lagu mana tu nak tinggal maksiat, amal zikir ni. Teralah buat sekali lagu mana nyetok kodok kita tak nak buat maksiat. Nah. Sedang semaya sunat di masjid bila qomat, nak berhenti semaya kodok macam mana lebih afdal. Gini. Asalnya kalau kita tahu waktu ni waktu nak qomat makruh kita semaya sunat. Tapi kalau kita dah semaya dah, orang qomat lagu mana afdalnya? Moleknya tengok. Kalau kita dah dengan takbiratul ula, tak apa, kita semaya sudah. Tapi kalau kita kata tak ada takbiratul ula, okey, putus semaya tak ada masalah apa. Harus hukum dia, boleh kita pergi untuk ambil jemaah. Nah, tinggal semaya sunat. Ada petua kodok untuk jadi suami yang soleh, ngaji kita, belajar. Kita nak jadi seorang pemain bola sepak yang bijak, kena belajar. Kita nak jadi seorang pemandu kapal terbang yang hebat, kena belajar. Nak back KTV yang hebat, kena belajar. Nak jadi suami soleh, tak usah belajar, nak bijak sendiri. Oh, tak tahu. Pelik sungguh. Kena belajar. Tu nombor tu kunci utama. Dalam ilmu belajar tu macam-macam disebut dah. Apa hukum katung kuda laut? Kuda laut ni masuk dari kategori binatang laut. Maka hukum dia bersih, hukum dia tidak jadi najis. Gatunglah kuda laut mana. Supaya kita gatung ikan selayar. Dalam kereta kita gatung ikan selayar seekor pokok-pokok gitu. Jadi macam pok tolu pun tak apalah. Tapi muka comel. Ikan selayar, ikan air. Ikan khisi. Jadi nampak pelik juga. Tapi dah minat. Mana tulis ikan khisi. Tak apa. Nah, jadi kuda laut ni tak ada masalah apa. Dia tak jadi najis. Nah. Apa hukum main gimnastik perempuan bermain dengan dedah aurat? Tak syarat main gimnastik. Nah, main kapal-kapal dia dedah aurat hukum dia tak boleh. Kalau depan orang. Kalau duk main seorang gimnastik dalam rumah. Nah, tak pakai kapal satu. Ting. Oh, tak ada masalah, tak dosa. Ya dedah aurat ni tak dosa sebenarnya. Kalulah depan orang baru dosa. Kalau depan suami tak dosa. Depan orang dosa, depan suami boleh. Ya bukan masalah dedah aurat tu, masalah kita tunjuk kepada orang kerana menyebabkan kerosakan. Orang jadi duk fikir kok mana lebih afdal solat qada kau dengar kuliah? Tengok. Dengar kuliah ke apa dia? Kalau kuliah fardu ain, wajib kena dengar. Kalau kuliah bukan fardu ain, qada dulu. Jangan awak alasan. Apa dia mau tak dengar kuliah? Hangpa nak qada semaya. Selalu kata. Lepas tu qada semaya dengan tak belajar fardu ain semaya duk ulang ke apa dia salah juga ulang. Wajib kena belajar bab semaya dulu, gaduh nak qada. Ada orang tu ketik qada, belajar bab semaya pada ulang dengan cara salah juga. Akidah tak betul bah kalau ni duk ulang juga duk qada. Padahal qada tak jadi juga. Betul fardu ain dulu. Nah, tu kena belajar ilmu fardu ain lebih-lebih lagi ilmu tauhid. Bagi nasihat bagi mereka yang nak berpoligami. Hangpa tak ada pengalaman lagi. Nama. Jadi cerita hanya teori semata-mata, praktikal tu tidak ada lagi. Nama. Jadi bagi tanyalah jiran-jiran, sahabat yang sudah berpengalaman. Nama. Tu lebih ikhlas daripada hati dan perasaan dia. Dia akan jawab masalah hukum. Mereka nak poligami ni. Kadang-kadang teori tu betul, tetapi praktikalnya di sebaliknya. Hal penting kita niat kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah Tuhan akan bantu kita untuk jadi seorang suami yang solehah. Tapi kalau semata-mata niat nak nafsu semata-mata, nak terah perempuan ni, insya-Allah Tuhan akan binasa ke rumah tangga kita. Tapi kalau kita niat memang nak jaga agama kita, hamba ni kereta mesdih kena 4 butir tayar, tak apalah, insya-Allah Tuhan jaga molek. Ingat kalau kita rasa kita boleh buat sesuatu, Tuhan akan suruh kepada kita. Tapi kalau kita rasa Tuhan yang membantu kita, insya-Allah. Salah suruh apa yang afdal dibaca ketika tahajud, ikutlah baca surah gapo-gapo Nabi baca ni juzuk ketika tahajud dia bacalah. Zikir untuk kuatkan daripada wabak rohani dan jasmani. Antaranya zikir Nabi Khidir, bismillah masyaallah la yasuku khaira illallah, bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah, bismillah masyaallah fama kana min nikmati fa min Allah, bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billah. 4 kali pagi baca, petang baca, insya-Allah ramai dah boleh makan jasa. Assalamualaikum, sedekah mana lebih afdal? Duit ke makan ni? Gini. Tengok.
Tengok keadaan tu. Sekarang dia perlu makanan, kau perlu piti. Kalau orang tengah lapar guling batin, Allah lapar, maka awak kena wi makanan. Ni wi piti 100. Dahlah dia nak unggal lagi nak guling dah. Wi makanan pada masa tu afdal. Jadi tengok atas keperluan. Maka sedekah tu menurut keperluan lebih afdalnya. Dah. Wallahu a'lam, ikhlas zahir batin wa ila hadratin nabi.